A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Amma ba'du. InsyaAllah kita sambung tadabbur surah Al-An'am. Kita sampai ayat yang ke-7. Sebelum tu kita tengok maksud dan pengajaran ayat yang lepas dan kaitan dengan ayat hari ini. Dalam ayat lepas Allah menceritakan tentang dirinya. Maksudnya Allah perkenalkan dirinya kepada manusia. Dan sebenarnya Allah memperkenalkan dirinya kepada hamba-hambanya. Sebenarnya manfaatnya adalah untuk manusia, untuk hambanya. Bagi Allah tidak ada sedikit pun manfaat. Sebab Allah sama ada hambanya kenalnya, cintanya, mentaatinya, ataupun tidak kenal dan mengingkarinya, maka sedikit pun tidak menambah ataupun mengurangkan kekuasaan Allah. Tapi kerana rahmat Allah kepada hambanya, Allah cipta manusia, Allah bagi akal, Allah hantar Rasul, Allah turunkan Al-Quran, dan Allah perkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, supaya dengan kenal Allah inilah manusia akan dapat nikmat yang kekal abadi, bermula daripada dunia sehinggalah ke akhirat. Kemudian Allah menceritakan tentang bagaimana manusia kufur kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, kufur kepada hari kebangkitan. Kemudian yang ketiga, kufur kepada Rasul yang membawa risalah. Ini tiga benda yang paling asas dalam kehidupan orang beriman. Dan tiga perkara inilah yang ditekan oleh Rasulullah di peringkat awal dakwah di Mekah, iaitu mengajak manusia mentauhidkan Allah. Yang kedua, mengajak manusia supaya beriman dan yakin adanya hari pembalasan setelah kematian. Dan yang ketiga, mengajak manusia supaya hidup berpandukan Rasulullah SAW. Kemudian Allah beritahu dalam ayat lepas juga ialah manusia ni, walaupun bukti kebesaran Allah dah banyak, bahkan depan mata mereka, tapi mereka tetap tidak beriman. Bukan sebab tidak cukup bukti, bukan sebab bukti yang ada tidak jelas, tapi sebab kedegilan mereka, kesombongan mereka terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ayat yang terakhir yang kita belajar minggu lepas ialah Allah kata kalau Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk kertas yang jelas, tertulis, lagi terang, dan orang musyrikin Mekah boleh sentuh secara fizikalnya dengan tangan mereka, maka tetap mereka tidak beriman. Bahkan mereka akan berkata Quran yang tertulis dengan jelas itu adalah sihir. Okey. Kemudian ayat hari ini Allah bagi tahu juga sifat kedegilan orang musyrikin Mekah, iaitu mereka sentiasa mencari alasan untuk tidak beriman kepada Allah dan Rasul. Jadi mereka meminta macam-macam
kepada Nabi Muhammad sebagai alasan untuk mereka beriman. Tapi sebenarnya bila diberi apa yang mereka minta, mereka tetap tidak beriman. Jadi apa yang Allah nak bagi tahu ialah itulah sifat manusia yang degil. Sebenarnya bukti kebesaran Allah cukup banyak dan cukup jelas. Sesiapa yang nak beriman, dia boleh beriman walaupun hanya dengan satu bukti sahaja. Okey, kita tadabbur. Dan mereka berkata, laula unzila. Apa makna laula? Kenapa tidak? Ataupun alangkah baiknya kalaulah unzila telah diturunkan alaihi ke atasnya malak apa dia? Satu ke ramai? Satu. Kalau ramai? Tapi kalau malak satu, bila kita terjemah dalam bahasa Melayu, terjemah apa? Jadi ramai. Kita terjemah malaikat tu sebenarnya bahasa Arab yang menunjukkan ramai. Kalau terjemah melaku bukan terjemah, itu Arab juga. Tapi dah jadi istilah Melayu. Malaikat tu seolah satu. Tapi sebenarnya daripada perkataan Arab yang menunjukkan jamak. Jikalau alangkah baiknya kalau diturunkan ke atas Nabi Muhammad. Yang ni balik pada Nabi Muhammad. Satu malaikat. Betul ayat ni? Betul? Okey. Sebenarnya ayat tu dah lengkap tu. Jadi apa maksud kata-kata orang musyrikin ni? Alangkah bagusnya kalau diturunkan bersama Nabi satu malaikat. Apa maksud dia? Nabi tu ada kuasa. Tapi dah ada tak mukjizat yang ada pada Nabi? Tak ada. Maksudnya dia kata sebenarnya itu sebagai alasan lah. Dia kata kalau Muhammad tu manusia. Jadi kenapa lantik Rasul tu daripada kalangan manusia? Jadi kalau manusia, daripada manusia kepada manusia, bagi mereka lah susah nak terima. Sebab mereka manusia, kami pun manusia, tak ada apa-apa kelebihan. Sepatut Rasul daripada jenis makhluk yang lain. Nampak macam logik, tapi sebenar lagi tak logik. Jadi dia kata kalau turun malaikat bersama Nabi, mengesahkan Nabi Muhammad itu adalah Rasul, ataupun bawalah malaikat bawa apa saja bukti untuk mengesahkan Muhammad sebagai Rasul, jawapannya apa? Kami akan beriman. Dalam ayat ni tak sebut kami akan beriman, tapi kita akan faham. Dalam bahasa Arab, kalau ayat macam ni, kalaulah diturunkan malaikat, maksudnya apa? Kami akan beriman. Maka Allah jawab, betul tak mereka akan beriman kalau Allah turunkan malaikat bersama Nabi? Allah kata, walau dan jikalau anzalna, kami telah turunkan malaikat, laqudiyal amr, pasti akan qudiyah apa dia? Qudiyah selesai. Qudiyah makna telah selesai, al-amru urusan. Maksudnya ialah binasa lah. Ini maksud bukan harfiah ni.
binasalah mereka. Maksud dia, Allah kata kalau mereka minta malaikat, kemudian kami pun turunkan malaikat mengikut kehendak peminta mereka, apa akan berlaku? Allah kata laqadil amr, mana mereka akan dibinasakan. Sebab sunnatullah, peraturan yang Allah ditetapkan dan tak akan berubah ialah bila manusia minta bukti untuk mereka beriman, tiba-tiba Allah turunkan bukti itu dan mereka tak beriman, Allah akan turun musibah dan hancurkan mereka. Boleh faham kan? Jadi Allah kata apa? Kalau Allah perkenankan permintaan mereka, apa akan berlaku? Kalau Allah turunkan mereka dan mereka betul-betul tak beriman juga, Allah akan hancurkan mereka. Boleh? Kenapa Allah tak hancurkan? Sebab Allah tak turunkan mengikut kehendak mereka. Kenapa Allah tak turunkan? Kemudian Allah kata semua, kemudian la yunzarun. Mereka tidak yunzarun apa dia? Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak ditangguhkan. Maknanya kalau mereka minta bukti untuk mereka beriman, kemudian Allah turunkan yang mereka minta dan mereka tak beriman, Allah akan binasakan bila tu? Kalau Allah turunkan mereka pukul 5 petang dan pukul 5 mereka tak beriman, Allah akan binasakan mereka pukul 5. Ini maksud la yunzarun, mereka tidak akan diberi tangguh. Okey, ada tak orang musyrikin Mekah minta satu bukti kepada Nabi Muhammad supaya mereka dengan bukti itu mereka akan beriman? Dan Allah turunkan bukti itu. Tapi mereka tetap tak beriman. Dan Allah tak turunkan binasa, Allah tak turunkan musibah. Ada tak? Bulan terbelah. Allah perkenan tak permintaan orang musyrikin Mekah? Tapi lepas bulan terbelah, mereka tetap tak beriman. Allah turun tak azab kepada mereka? Tak. Kenapa tak? Kalau ikut ayat ni, kalau Allah bagi apa yang mereka minta dan mereka tak beriman, Allah akan binasakan. Tapi yang tu Allah tak binasakan. Tak tahu. Tak, yang ni mereka minta malaikat, tapi Allah tak turun pun. Jadi bila Allah tak turunkan, tak timbullah isu Allah tak turunkan azab pada mereka. Tapi yang bulan terbelah, mereka minta kepada Nabi Muhammad, bagi kami satu bukti yang baru. Kalau ada, kami akan beriman. Dan Allah betul-betul bagi, iaitu bulan terbelah. Dan mereka tak beriman, tapi Allah tak binasakan mereka. Faham soalan kan? Kenapa? Macam mana? Tak, ini yang dia minta lain ni. Ini permintaan lain. Yang tu permintaan lain. Tapi yang kalau ikut ayat ni untuk Nabi Muhammad ni, yang minta ni orang musyrikin Mekah ni. Allah kata kalau Allah turunkan malaikat dan mereka tak beriman, Allah akan binasakan. Kata Syekh Shalih Al-Utsaimin, dia kata sebabnya apa? Sebab orang musyrikin Mekah minta bukti, tapi dia tak spesifikkan buktinya apa. Dia tak minta supaya bulan terbelah, dia tak minta. Kalau dia sebut, kami nak bukti engkau ni sebagai Rasul, iaitu jadikan bulan ni terbelah, maka Allah belahkan bulan dan mereka tak beriman, masa tu Allah turunkan azab. Yang ni mereka minta spesifik tak? Dan Allah tak turunkan azab. Sebab apa? Sebab Allah tak turun pun malaikat. Boleh faham? Okey. Sebenarnya apa yang Allah nak beritahu kepada kita yang tadabbur Al-Quran?
daripada ayat 8 ni? Apa yang Allah nak bagi tahu? Ataupun pengajaran untuk kita? Setiap ayat mesti ada pengajaran kan? Apa dia? Jangan main-main dengan apa? Jangan cabar Tuhan. Tapi kalau cabar Allah tak turunkan, okey kan? Pengajaran paling besar. Kita ni, orang macam kita lah, orang Islam, kita cabar tak Tuhan? Tak kan? Tak. Cabar Tuhan tak mungkin berlaku pada orang Islam. Yang mencabar ni orang musyrikin. Tapi ayat ni walaupun turun berkenaan dengan orang musyrikin, ada tak pengajaran untuk kita? Apa dia? Jangan abaikan tanda-tanda yang sedia ada. Jangan abaikan. Apa tanda-tanda sedia ada? Langit. Jadi? Jangan jadi macam orang musyrikin ni dah nampak tanda betul-betul tak tahu. Dan ramai tak orang Islam macam musyrikin? Ramai. Buktinya? Jangan buat tuduhan sebarangan. Apa bukti? Ramai orang Islam perangai dia macam orang musyrikin. Dia poin di sini apa dia? Allah nak beritahu manusia tu degil. Dia bukan tak ada bukti, bukan tak cukup bukti, bukan bukti tak jelas. Tapi dia sentiasa minta. Bukan nak beriman, tapi alasan untuk tak beriman. Jadi pengajaran untuk kita, apa dia persamaan orang Islam dengan orang musyrikin dalam ayat ni? Apa persamaannya? Apa dia? Degil tentang apa? Apa dia? Degil tentang kebenaran. Quran ada depan mata dia tak? Berapa bukti kebesaran Allah dalam Quran? Ada? 6,000 lebih. Kemudian ciptaan Allah depan mata dia ada berapa bilion. Tapi tetap tak ikut ajaran Al-Quran. Sama tak dengan orang musyrikin? Sama je. Degil. Kenapa tak nak tadabbur Al-Quran? Kenapa tak nak ikut perintah Allah? Saya sibuk. Cuma bezanya apa? Beza, ada persamaan dan ada perbezaan. Persamaannya iaitu sama-sama menolak ajaran Al-Quran. Kan? Orang musyrikin tak beramal dengan Quran. Orang Islam pun ramai yang tak beramal dengan Al-Quran. Persamaannya. Perbezaannya apa? Sama tapi tak sama. Perbezaannya apa? Orang musyrikin menolak secara terang-terang. Orang musyrikin mencabar Tuhan. Tapi orang Islam Melayu menolak secara silent. Dia menolak Quran tapi secara diam. Betul tak? Ada yang berpuluh tahun tak baca Quran. Sebenarnya tolak Quran lah. Ada yang baca Quran tapi tak nak ikut ajaran. Sebenarnya menolak lah tu. Cuma dalam konteks dia sebagai Islam. Menolak secara secara beradab. Tolak tapi beradab sikit. Kan? Tak cabar Tuhan. Mula? Betul? Setuju? Setuju tak setuju, itulah kebenarannya. Okey. Kemudian Allah kata, walau. Dan jikalau. Ja'alnahu. Kami jadikannya. Kalau kami jadikannya. Kalau sebelum ayat ni, cerita pasal apa? Orang musyrikin menolak Quran. Kan? Kalau cerita ayat ni, orang musyrikin menolak apa pula? Menolak apa? Rasul. Kan? Kalau Tuhan turun bersama Rasul, malaikat, kami akan beriman pada Rasul. Jadi ramai tak orang Islam menolak Rasul? Ramai. Cuma menolak secara nampak macam beradab. Tak nampak menentang. Tak ikut sunnah Nabi. Bila tahu sunnah Nabi, dia kata, alah tak apalah. Yang kita buat pun bukan salah. Kan? Jadi Allah bagi tahu hujah bahawa orang musyrikin ni minta malaikat sebenarnya bukan niat nak beriman. Tapi hanya sebagai alasan. Apa bukti? Allah kata,
Dan jikalau kami jadikannya, nya ni apa? Balik pada Rasul. Kalau betul kami perkenalkan permintaan mereka, yang mereka nak Rasul tu daripada kalangan malaikat. Allah kata, kalau kami jadikan Rasul seorang malaikat, apa akan jadi? La ja'alnahu, pasti kami jadikannya rajulan, seorang lelaki. Wala labasna, dan kalau kami jadikan malaikat itu sebagai rasul, maka kami kena tukar pula malaikat itu menjadi seorang lelaki. Kenapa? Katalah Allah kata, kalau mereka minta malaikat itu menjadi rasul, okey? Kami pun turunkan malaikat sebagai rasul. Maka Allah kata, kalau kami jadikan rasul daripada kalangan malaikat, kami kena tukar juga malaikat itu sebagai seorang lelaki. Kenapa? Sebab itulah malaikat yang bawa wahyu kepada Nabi, Nabi tak pernah tengok rupanya asal kecuali 2 kali je. Yang daripada tu, banyak Allah jadikan malaikat berupa manusia. Sebab kalau malaikat betul-betul jadi rasul dan malaikat tak nampak, agak-agak lah. Orang musyrikin Mekah beriman tak dengan malaikat yang tak nampak tu? Kenapa tak beriman? Dia minta, tapi akhirnya dia tak akan beriman. Kenapa? Saya nak tanya. Kalau saya mengajar, setiap kali saya mengajar tadabbur, tak nampak saya. Agak-agak dengar tak? Sebab fitrah manusia tak boleh. Dia tak boleh terima sesuatu kebaikan daripada yang bukan bangsa dia. Sebab tu hikmah Allah, Allah tu maha bijak. Allah bukan setakat hantar Rasul daripada jenis sama manusia, tapi Allah hantar Rasul daripada kalangan bangsa yang sama. Bukan setakat bangsa yang sama. Allah hantar Rasul daripada bangsa orang Arab kenal daripada kecil lagi. Kenapa? Sebab rahmat Allah, Allah nak masyarakat Arab lebih mudah terima. Kalau bangsa lain, kita susah nak terima. Betul kan? Macam kita, Perdana Menteri kita daripada India kan. Kita boleh terima tak? Tak boleh. Ataupun daripada China, tak boleh. Ataupun ketua dalam kampung kita ni, orang Bunian. Boleh terima tak? Tak boleh. Allah maha bijak. Jadi Allah sengaja lantik Rasul daripada kalangan sesama manusia, kemudian daripada bangsa mereka, kemudian yang mereka kenal supaya mereka mudah terima. Tak ada alasan tak nak terima. Kamu dah kenal dia daripada kecil, bahkan kamu panggil dia Al-Amin. Makna kalau kamu tolak juga, kamu degil. Okey. Jadi Allah kata, kalau kami turun malaikat, kami akan jadikannya seorang lelaki. Bila kami jadikan malaikat tu, yang kononnya sebagai rasul, kami jadikan sebagai seorang lelaki. Apa berlaku? Wala labasna. Dan pasti labasna apa dia? Ya? Kami lebih kuranglah kami telah mengelirukan, menimbulkan kesamaran alaihim, ke atas mereka, mayal bisun, apa yang mereka keliru. Apa maksud dia? Bila Allah utuskan Nabi Muhammad, kan, manusia sebagai rasul kepada orang musyrikin Mekah, orang musyrikin Mekah keliru tak? Ataupun sama tak bagi orang musyrikin Mekah bila Muhammad menjadi rasul? Sama tak? Sama kan? Dia buat alasan apa? Dia buat alasan Muhammad ni manusia, kami manusia. Jadi apa lebih Muhammad? Kenapa tak lantik kami? Jadi bila Allah lantik Muhammad Rasulullah daripada kalangan manusia, menyebabkan kami keliru. Okey? Lalu dia minta malaikat.
Bila dia minta malaikat, Allah kata kena tukar lelaki. Bila tukar lelaki, balik asal lah. Boleh faham? Sebagaimana kamu keliru pada Muhammad, maka kalau malaikat pun kamu akan keliru yang sama. Boleh faham? Jadi sebenarnya Allah nak beritahu ayat 9 ni apa dah? Apa yang mereka minta tu sebenarnya adalah alasan. Orang kita biasa tak beralasan. Contohlah, dia bila baca Quran dia tak nak faham kan? Apa dia alasan dia? Ha? Susah nak faham bahasa Arab kan? Dia lupa berapa ramai orang Melayu yang boleh faham Quran. Bangsa Melayu juga. Berapa ramai yang orang Melayu pakar dalam bahasa Arab. Betul kan? Okey, apa lagi alasan? Saya tak ada masa nak tadabbur sebab saya nak fokus betulkan tajwid kan? Kita jawab apa? Adakah kamu saja nak khatam, nak fokus betul bacaan? Orang lain pun betul juga bacaan. Tapi orang lain yang betul bacaan, mereka boleh ada masa nak tadabbur. Bahkan mereka pakar dalam tajwid dan pakar dalam tadabbur. Tak ada alasan. Apa lagi alasan? Kami adalah orang awam. Kami orang biasa. Semua ulama asalnya orang awam. Mana ada ulama lahir-lahir keluar jadi ulama kan? Bahkan kalau kita tengok yang revert kan, itu lagi-lagi orang awam. Fidas Wong kan, Brolim, Ustaz Hussein Yi kan. Itu lagi bukan setakat orang awam, no Muslim. Tapi mereka boleh jadi penceramah kepada orang Melayu. Okey, apa lagi alasan? Itulah perangai orang Melayu ni ada persamaan tak dengan orang musyrikin? Iaitu bila dia tak nak, dia akan cari 1000 alasan. Tapi kalau yang dia nak, susah macam mana pun dia akan belajar. Dia akan belajar, bangga pula. Saya tahu 10 bahasa. Bahasa Arab satu je tak tahu. Kan, bangga pula. Boleh pula. Okey. Kemudian Allah kata, walaqad. Dan saya dah beritahu bila laqad ni ada 3 penegasan. 3 penegasan. Pertama, wallahi. Wallahi. Tapi tak disebut. Yang kedua, lam. Yang ketiga, qad. Jadi kalau nak terjemah pada demi Allah, lam pasti, qad sesungguhnya, walaqad istuhzi'a telah diperolokkan ataupun telah dipermainkan. Siapa yang dipermainkan? Siapa ni? Diperlekehkan, diperolokkan, dipermainkan, siapa ni? Rasul. Seorang ke ramai ni? Ramai. Rasul-rasul. Boleh? Bila Allah guna 3 huruf penegasan, satu wallahi, yang kedua lam, yang ketiga qad. Makna Allah nak beritahu satu benda yang sangat besar dan penting. Apa yang penting tu? Sampai Allah guna 3 penegasan. Demi Allah sesungguhnya. Apa yang penting tu? Iaitu semua rasul dipermainkan. Tak ada seorang pun rasul yang tak dipermainkan. Dalam ayat ini Allah kata tidak ada seorang rasul melainkan mesti ada kaum dia kata rasul tu gila. Mesti ada. Maknanya kalau rasul tak dipermainkan, dia bukan rasul. Kalau rasul tak dituduh gila, dia bukan rasul. Rasul mana ni? Min qablika, dari sebelum engkau. Okey. Apa yang Allah nak beritahu setakat ni? Sesungguhnya
demi Allah, para rasul dahulu sebelum engkau selalu dipermainkan. Apa yang Allah nak beritahu? Hiburkan hati Nabi. Macam mana nak hiburkan? Cerita pasal Nabi dahulu dipermainkan. Adakah itu hiburan? Ha? Kenapa tak tertekan? Dia psikologi kalau kita sakit kan. Lepas tu orang cerita sebenarnya sakit kamu ni sebelum ni dah ramai sakit. Tapi dia hadapi dengan tenang. Rasa ringan tak sikit bebanan. Maknanya kalau penderitaan dikongsi ramai-ramai, dia akan ringan. Tapi kalau kita seorang berkongsi dengan penderitaan tu, kita seorang je, kita rasa macam berat. Jadi sebenarnya hiburan Nabi apa dia? Hiburan kepada Nabi Muhammad, manusia yang paling agung. Apa hiburannya? Quran. Quran pula spesifiknya apa dia? Cerita para Nabi dahulu. Lepas tu Nabi bila baca Quran tak baca sekejap sebab hiburan. Macam kita bila berhibur, sekejap ke lama? Ada tak orang tengok drama 5 minit? Tak ada. Ada tak dengar lagu setengah minit? Tak ada. Biasa kalau dengar lagu berapa lama? Ha? Apa dia? Oh, tak dengar. Tak apalah, cerita pengalaman lepas lah. Pengalaman lepas lah. Zaman-zaman jahiliah kan. Biasa bersambung lepas satu lagu kan. Ha? Dan kalau kita berhibur, kita bercuti kan. Ada tak cuti 1 jam? Tak ada. Kadang-kadang 3 hari, kadang-kadang seminggu. Begitulah Nabi. Bila baca Quran, setiap hari. Pagi, petang, siang, malam. Kadang-kadang satu masa tu berjam-jam. Sebab dia hiburan. Jadi kita kena rasa Quran tu adalah hiburan utama kita. Bila kita tak terhibur dengan Quran, makna apa tu? Kita ada penyakit. Penyakit apa? Ada, saya dah bagi nama penyakit baru tu. Dia bukan COVID-19. Penyakit apa dah? Qasiyah 2020. Qasiyah. Qasiyah apa? Allah sebut fawailun lil qasiyati qulubuhum. Kan? Maka celakalah bagi orang yang keras hatinya. Quran tak terhibur, tapi dengan lagu berjam-jam, bersembang berjam-jam, bercuti tak cukup 1 hari. Sekejapnya boleh pergi lama sikit kan. Jadi ni penyakit paling bahaya, Qasiyah 2020. 3 hari lagi kita tukar, Qasiyah 2021. Okey, 1. Pengajaran daripada sini ialah ini ayat ni hiburan kepada Nabi. 1. Yang kedua, pengajaran kedua apa dia? Maknanya kalau nak jadi orang paling mulia, kena bersedia dipermainkan, diperlekehkan, dihina. Selagi semakin kita mulia, semakin kita Jadi sangat salah bila kita buat kerja baik, nak dipuji. Dah terpesong dah. Terpesong. Kenapa buat kerja dakwah? Semoga tahun depan dapat anugerah Ma'al Hijrah. Mengarut. Kan? Nabi pernah tak dapat tokoh Ma'al Hijrah? Kadang-kadang kadang-kadang orang yang berdakwah ni dapat anugerah tu heboh. Bangga pula. Saya tak minta pun, tapi orang bagi. Nabi tak minta dan orang tak bagi. Siapa lebih mulia? Jangan berbangga dengan anugerah. Sebab bila kita diberi anugerah, macam kita dipuja. Sedangkan Nabi-Nabi dahulu dihina, dimaki, bahkan dibunuh. Nabi Ibrahim kan? Nabi Ibrahim, apa dibuat padanya? Dibakar dalam api. Nabi Yusuf disumbak dalam penjara jadi banduan. Okey. Jadi kalau kita nak menyampaikan kebenaran, ini pun banyak lagi yang menyerabutkan fikiran kita.
Khususnya orang yang belajar tadabbur lah. Selalu dia belajar tadabbur, lepas tu dia ada keinginan nak menyampaikan. Sebab dia faham, kalau tak sampaikan berdosa kan. Tapi halangan besar pada bila dia sampaikan, orang tak terima, orang maki, orang pula, dia tak boleh terima tu. Maka ayat ni sebagai hiburan kepadanya. Siapa kamu kalau sampaikan kebenaran, orang pulau kamu dah kecil hati. Siapa kamu? Nabi lagi teruk kan? Nabi lagi teruk. Okey. Fahaqa, apa kata pepatah tu? Kalau takut pada ombak, jangan berumah di tepi pantai. Kalau takut dicaci orang, jangan buat kerja dakwah. Okey, fahaqa. Lalu haqa pada? Lalu telah menimpa. Billazina, dengan orang-orang yang sakhiru. Mereka mempermainkan. Minhum, dari kalangan mereka. Makanu, apa yang adalah mereka dengannya yastahzi'un, mereka memperolokkan. Okey, apa maksud ni? Jadi ini satu ayat tapi ada dua bahagian. Pertama, Allah nak bagi tahu Rasul ni bukan seorang, bukan baru, bukan 10 orang, tapi semua Rasul daripada awal sampailah Nabi Muhammad sentiasa dipermainkan. Dan yang lagi dahsyat apa dia? Yang mempermainkan Rasul ni siapa? Bangsa asing ke, orang luar ke, kaum mereka sendiri. Kaum mereka sendiri. Sampai Nabi Musa mengadukan. Nabi Musa mengadu apa? Kata Nabi Musa, wa iz qala Musa ya qaumi lima tu'zunani. Kemudian, ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamu anni Rasulullah. Cuba terjemah. Ya qaumi, wahai kaum aku. Bangsa dia, kaum dia sendiri. Tapi apa kaum Musa buat kepada Nabi Musa? Lima tu'zunani. Kenapa kamu menyakitkan aku? Kenapa kamu ni memperolok, mempermainkan, menyakiti hati aku? Sedangkan waqad ta'lamu, sedangkan kamu tahu bahawa aku ni adalah ni lagi dahsyat. Kalau aku perompak, kamu nak menyakiti, okeylah. Kalau aku bukan Rasulullah, okeylah. Kamu dah tahu aku Rasulullah, sentiasa ajak pada kebaikan. Tiba-tiba kamu masih menyakiti. Kenapa? Okey. Jadi ayat yang bahagian kedua ni bermula daripada fahaqa. Apa maksud dia? Allah nak bagi tahu tidak ada seorang pun yang mempermainkan Rasul, memperolokkan Nabi, memperlekehkan Nabi, menyeksa para Nabi, tidak ada seorang pun terlepas. Maka semua akan menimpa kepada mereka yang mempermainkan Rasul. Menimpa apa ni? Apa yang mereka dulu permainkannya. Sepatutnya Allah kata apa? Akan menimpa mereka azab Allah. Allah tak sebut azab Allah. Allah sebut apa? Akan menimpa mereka apa yang dulu mereka permainkan Rasul. Jadi apa dia yang menimpa mereka ni? Azab. Tapi Allah tak sebut azab. Allah kata apa? Apa yang Allah nak beritahu ni? Apa yang dia cakap nanti itu dia kena balik lah. Maknanya apa? Satu, Allah nak beritahu semua yang azab menimpa mereka, Allah tak zalim. Semua berpunca daripada perbuatan mereka. Yang kedua, Allah nak beritahu balasan tu
adalah mengikut perbuatan mereka. Kalau perbuatan mereka perolokkan Nabi, Allah balas juga dengan balasan yang sama. Boleh ke? Dan orang memperolokkan Nabi dalam Islam ni, hukum dia boleh jadi kafir. Boleh jadi kafir. Dan boleh dihukum bunuh. Sebab apa? Sebab dia perolokkan Nabi, makna dia perolokkan Tuhan yang mengutuskan Rasul. Kalau ikut pendapat Syekhul Islam Ibn Taymiyah, kalau dia memperolokkan Nabi, kemudian dia bertaubat, diterima tak taubatnya? Diterima, tapi tetap kena hukum bunuh. Sebahagian ulama kata, kalau dia bertaubat, diterima taubat dan tak perlu hukum bunuh. Tapi Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata, walaupun bertaubat, kena hukum bunuh. Kenapa? Sebab kesalahan ini sangat-sangat besar. Dia mencela Rasul, makna dia mencela Tuhan. Okey, jadi bahagian kedua Allah nak beritahu apa ni? Kalau bahagian pertama, hiburan kepada Nabi. Kalau bahagian kedua, ancaman dan amaran kepada orang musyrikin. Kalau kamu permainkan juga, kamu tak akan terlepas. Buktinya apa? Semua yang mempermainkan Rasul sebelum ni, semua diazab. Kaum Nabi Nuh, kaum Samud, kaum Ad, semua diazab oleh Allah. Tak ada seorang pun terlepas. Jadi kalau kamu nak terlepas, berhentilah daripada permainkan Rasul. Dan pengajaran untuk kita apa dah? Jangan permainkan Nabi. Bila diberitahu sunnah Nabi, jangan pandang remeh pada sunnah Nabi. Okey? Ya, memperolokkan Nabi. Allah sebut dalam awal surah Al-Hujurat kan. Ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Jangan kamu mendahului Allah dan Rasul. Bila nak buat apa-apa, cek dulu. Allah suruh tak? Nabi buat tak? Bila kita buat tanpa kita cek, kita mendahului Allah dan Rasul. Itu permainkan Allah. Ataupun menjadikan Allah dan Rasul tak penting. Yang penting, akal ataupun amalan orang ramai. Dan ayat kedua Allah kata apa? Tinggikan suara kan? Jangan tinggikan suara lebih pada suara Nabi. Makna tinggi suara tu nampak macam simple je. Tapi kesannya apa? Antahbata a'malukum. Semua amalan kamu sia-sia. Sebab apa? Hanya merendahkan Nabi. Tak beradab dengan Nabi. Zaman Nabi, tinggikan suara. Zaman kita, merendahkan sunnah Nabi. Ataupun ambil sunnah Nabi, letak ke tepi. Ambil sunnah orang, letak ke depan. Itu merendahkan Nabi. Okey. Kita ada masa rasa ambil satu ayat lagi ya. Ayat yang ke-11. Cuba boleh baca ke? Qul siru fil ardi summa unzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, ayat 11 kan? Okey. Cuba tengok terjemahan. Qul. Katakanlah wahai Muhammad. Siru. Apa makna siru? Berjalanlah, mengembaralah. Travel lah. Selepas PKP. Melanconglah. Perkataan yang paling digemari. Maksudlah kepada pelajar tiada bukan. Saya cuti minggu depan. Ke mana? Melancong. Siru. Terjemah apa?
Berjalanlah ataupun mengembaralah oleh kamu. Fil ardi, di mana? Di bumi. Boleh tak kita mengembara di langit? Boleh tak? Boleh. Dr. Muzaffar, dia mengembara kat mana tu? Di bulan kan? Okey, berjalanlah oleh kamu di atas muka bumi. Kemudian, jangan baca setakat tu. Orang suka melancong, dia baca setakat tu je. Tengok Allah suruh berjalan kan. Kita ikut perintah Allah lah ni. Semua. Kemudian, ada lagi. Kemudian, tujuan berjalan apa dia? Unzuru. Perhatikan. Perhatikan dengan apa ni? Dia siru pun ada dua makna. Siru ada dua makna. Siru ada dua makna. Siru ada dua. Satu, siru ialah bil qalbi. Yang kedua bil qadam. Berjalanlah dengan hati. Makna berjalan dengan hati macam mana? Macam mana berjalan dengan hati? Tak payah pergi mana. Duduk kat situ je. Fikir. Guna akal. Kan? Sebenarnya kalau kita nak tengok umat dahulu dibinasakan, dan kita nak tengok apa kesan dia dan apa pengajarannya, kadang-kadang tak perlu berjalan. Perlu apa? Tengok kisah dia dalam Quran. Betul tak? Kisah yang paling tepat dan paling benar tentang umat dahulu dalam Quran. Kadang-kadang yang orang cakap tu tak benar. Tokok tambah. Kan? Tokok tambah. Jadi perjalanan pertama boleh dengan hati. Ini paling jimat khas. Tak perlu beli tiket, tak perlu ambil cuti. Yang kedua, berjalan dengan kaki. Pergilah jalan. Unzuru pun sama. Perhatilah. Perhati dengan apa? Dengan akal. Yang kedua, perhati dengan mata. Perhatilah dengan akal. Perhati apa ni? Kaifa. Kaifa bagaimana, kana adalah akibah. Akibah dia jadi bahasa Melayu. Kesudahan. Kesudahan makna sama dengan akibah. Tapi kenapa orang Melayu guna juga akibah? Dah ada makna bahasa Melayu. Guna akibat, guna kesudahan je lah. Kesudahan al-mukazzibin, orang-orang yang berdusta. Okey. Jadi sekarang sunnah tak berjalan? Melancong, sunnah tak? Tapi apa tujuannya? Tujuannya apa dia? Berfikir ni lebih kepada mekanisme untuk sampai pada tujuan. Tujuannya sebenarnya apa dia? Bila Allah suruh kita berfikir, bagaimana azab yang Allah timpa pada orang dahulu, apa yang Allah nak hasil daripada berfikir tu? Kesedaran tentang apa? Tentang apa? Yang paling penting apa dia? Kesedaran tentang apa? Siapa suka melencong? Kesedaran tentang apa? Ni syarikat pelancongan kena tahu ni. Jangan ambil duit je. Apa dia? Kebesaran Allah. Yang paling besar dalam hidup kita ialah bila kita rasa kebesaran Allah, kita semakin kenal, semakin cinta. Itu je. Contohlah kaum Samud kan, Allah binasakan dengan apa? Dengan apa?
Fa amma samudu fa ahliku bitaghiyah. Kan? Adapun kaum Samud yang hebat, yang kuat, yang perkasa, Allah hanya binasa dengan taghiyah, pekikan suara. Makna di mana hebat Allah? Jadi Allah nak binasakan kaum yang hebat, yang kuat, Allah tak perlu senjata yang besar, yang canggih. Allah tak perlu malaikat yang perkasa. Allah hanya perlu suara je. Kan? Kalau kaum Ad, Allah binasa dengan apa? Angin je. Angin yang lembut je. Kalau tentera Abraha yang ramai datang daripada jauh buat persiapan mungkin dah berbulan-bulan dan dikepalai oleh gajah yang besar, Allah nak hancur, Allah perlukan apa? Burung yang kecil dan batu yang kecil. Kan? Jadi kalau kita pergi berjalan, tujuan ni tengok kebesaran Allah, kesannya bila balik jadi apa? Bila balik jadi apa? Setelah dapat hasil tu. Sebab ramai orang mendakwa, kenapa pergi melancong? Nak tengok kebesaran Allah. Okey, apa hasilnya? Setelah kamu rasa kebesaran Allah, balik ke negeri, apa hasilnya? Lebih beriman. Okey, itu dakwaan. Apa bukti dia lebih beriman? Lebih taat. Okey. Macam mana dia pergi tengok kebesaran Allah, tiba-tiba balik menjadi lebih taat? Macam mana dia nak taat kalau dia tak tahu perintah Allah? Kalau betul dia pergi tengok kebesaran Allah di luar, maka akhirnya membawanya kepada tadabbur Al-Quran satu persatu. Aku nak tengok Tuhan yang hebat ni, apa Tuhan cakap? Aku kena buat sebab dia hebat. Balik melancong, lagi dia tadabbur Al-Quran, itu okey. Tapi kalau pergi melancong, dah lah tinggal kelas tadabbur 2 minggu. Lepas tu balik pula apa dia panggil apa? Dia panggil, jet lag pula sebulan. Itu bukan lihat kebesaran Allah, itu kepuasan nafsu. Betul, jangan tertipu. Jangan tertipu. Saya nak bagi tahu lah, nak marah-marah lah. Siapa yang mendakwa pergi melancong nak tengok kebesaran Allah, jangan menipu diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri. Sebenarnya kalau alasan nak tengok kebesaran Allah, sebenarnya boleh tak tanpa kita pergi melancong? Boleh. Nabi Muhammad orang yang paling kenal Allah, paling rasa kebesaran Allah. Kemana Nabi pergi melancong? Nabi melancong dengan Quran 24 jam. Melancong dengan Quran 24 jam. Jadi manusia paling hebat, paling kenal Allah. Hidup Nabi 24 jam untuk Allah, untuk agama Allah. Kan? Kita kadang-kadang melancong balik, cinta dunia lagi. Kan? Habiskan masa untuk kejar dunia. Mana kebesaran Allah? Mana cinta akhirat? Boleh? Boleh ke tak? Boleh apa? Melancong? Tak, melancong tak salah. Tapi jangan berhenti setakat ni. Ini menyalahgunakan ayat Quran untuk kepentingan syarikat. Bawalah orang supaya kalau betul kamu ikhlas kerana Allah, bawa orang tengok kebesaran Allah. Balik pesan pada peserta ahli itu, balik kamu kena tadabbur Al-Quran. Dia tengokkan kebesaran Allah. Kalau tak tadabbur Al-Quran juga, mana sebenarnya sia-sia kamu melancong. Tak rasa kebesaran Allah. Quran baca tak faham juga. Boleh tak? Sebab tu Allah tegur orang yang suka berjalan tapi balik tak rasa kebesaran Allah. Tak cinta Allah. Masih cinta dunia. Allah tegur. Puncanya apa? Apa punca dia? Buka surah Al-Hajj ayat 46. Apa dia ayat? Afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun
yaqiluna biha au azanun yasma'una biha. Kemudian fa innaha la ta'mal al-absar walakin ta'mal qulub allati fi sudur. Okey, cuba tadabbur. Afalam. Soalan ni Allah nak macam mengingkari ataupun menyindir. Tidakkah yasiru, ini siru. Ini fi'il amar, ini fi'il madhi. Fi'il mudhari'. Tidakkah mereka berjalan fil ardi, di atas muka bumi Allah, fatakuna, maka bila mereka berjalan di atas muka bumi, fatakuna, maka ada bersama mereka qulub. Apa makna qulub? Hati ataupun akal. Sepatutnya ada bersama mereka ketika berjalan akal yang yaqiluna biha. Mereka berfikir tentang apa? Tentang kebesaran Allah, tentang tu akibatul mukazzibin. Ataupun bersama mereka ketika berjalan ada azanun, ada telinga yang mereka mendengar. Maksud mendengar apa? Mendengar tentang kebesaran Allah. Fa innaha, maka sesungguhnya ia la ta'mal absar. Orang yang musafir, orang berjalan tu sebenar la ta'ma, tidak buta absar. Mata dia tak buta, celak, nampak jelas, clear. Tapi kenapa tak nampak kebesaran Allah? Kenapa bila balik tak tadabbur Al-Quran? Tak semakin cinta pada Allah dan akhirat. Kenapa? Allah kata walakin, sebab ta'mal qulub, hati mereka yang buta. Hati duduk kat mana? Mata clear tak? Clear, nampak macam-macam. Selfie 4 kali sehari. Tapi hati tak berfikir. Boleh faham? Lepas tu kadang-kadang kita tengok, macam kita pergi dulu kat mana? Sandakan. Ada kita pergi tempat orang hutan. Ramai pelancong Mak Saleh. Pelancong Mak Saleh datang daripada negara jauh. Tengok orang hutan tu kebesaran Allah. Tapi tengok perangai sama dengan orang hutan. Bahkan orang hutan lebih mulia. Kenapa? Sebab siapa datang daripada jauh tengok siapa? Sebab tu orang hutan pergi tengok orang. Habiskan duit, habiskan masa, mari tengok orang hutan tapi tak rasa kebesaran Allah. Orang hutan bogey, dia pun bogey juga. Orang hutan bogey tak apa sebab tak ada akal kan? Betul? Itu contoh-contoh melancong tapi tak berakal. Nampak mata je. Bawa kamera canggih. Tapi hati tertutup. Bolehkah? Jadi pengajaran daripada ayat ni apa dia? Pengajaran daripada ayat ni untuk kita sebagai orang beriman. Apa dia? Apa dia? Kena ada pengajaran sebab Allah kata kitabun anzalnahu ilaika mubarakun, kitab ini kami turun pada engkau penuh dengan keberkatan. Liyadabbaru, supaya mereka tadabbur. Kita ada tadabbur, ada satu lagi. Waliyatazakkara ulul albab, supaya orang berakal ambil pengajaran pula setelah tadabbur. Kan? Pengajarannya apa? Pengajarannya Allah nak beritahu, kalau kamu betul-betul nak cari bukti kebesaran Allah, di mana-mana saja ada dengan akal, tanpa kamu berjalan. Kan? Sebab bukti kebesaran Allah, sebenarnya semua yang Allah cipta adalah bukti kebesaran Allah. Daripada sebesar-besar langit sampailah sekecil-kecil. Banyak tak ayat Quran yang Allah suruh kita berfikir? Bukan tengok, afala yanzuruna ilal ibil kaifa khuliqat. Kenapa kamu tak perhati bagaimana
unta dicipta. Fikir, bukan tengok. Wa ilal samai. Dan kenapa kamu tak perhati pada langit? Bagaimana langit boleh diangkat tanpa tiang? Bukan tengok, fikir. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Tengok, perhati pada gunung. Bagaimana Allah pasak gunung yang besar, yang kuat, sehingga bumi tak bergoyang. Fikir. Manusia tak mampu buat. Dan wa ilal ardi kaifa sutihat. Tengoklah kepada bumi, bagaimana Allah hampa sehingga kamu boleh hidup dengan senang. Nak berjalan ke mana-mana senang je. Sebab Allah jadikan bumi seumpama hamparan. Dan Allah suruh tak tengok langit berkali-kali. Ya. Dalam surah apa? Surah apa? Allazi khalaqas samawati wal ard. Allazi khalaqas sab'a samawat. Surah Al-Mulk kan? Summarji'il basar karratai. Kalau tengok lagi berkali-kali. Jadi nak tengok langit berkali-kali, perlu tak pergi ke Turki? Tak perlu, sebab langit kat Malaysia pun ada. Dan Allah suruh tak suruh tengok awalam yarau ila tayr. Kenapa mereka tak perhati pada burung? Betul tak? Dan nak tengok burung, pergi tak? Perlu tak pergi ke Beijing? Tak perlu. Tengok yang Allah suruh depan mata kita, kita tak buat. Tapi yang kita nak jauh pun kita pergi. Sampai habis duit beribu-ribu. Betul tak? Jadi sebenarnya banyak kita buat ikut nafsu. Bukan ikut Al-Quran. Okey? Jadi kalau nak melancong, melanconglah bersama saya. Okey. Kita berhenti setakat ayat ni. Tu ada soalan. Zainal. Ada pendapat solat jarak dan tahlil arwah termasuk dalam memperolokkan sunnah Nabi. Wallahu alam. No comment. Boleh tak tanya soalan yang selain pada tu? Soalan tu dah tak relevan. Apa dia? Rina Kasturi mana? Ustaz, di mahsyar nanti bila manusia dihadapkan kembali, adakah orang Islam dan orang kafir dikumpulkan bersama-sama ataupun mengikut Nabi di zaman mereka? Dia di padang mahsyar ni Allah sebut dalam surah apa ni? Wamtazu ayyuhal mujrimun. Mula-mula berkumpul keluar sama-sama, tapi lepas satu masa Allah kata wamtazu ayyuhal mujrimun. Wahai orang-orang yang berdosa, asingkan diri kamu. Masa itu diasingkan antara orang beriman dengan orang kafir. Tapi adakah orang Islam pula, orang beriman mengikut Nabi masing-masing? Tak. Sebab semuanya akan mencari apa? Semua yang pertama akan cari Nabi Adam, semua sekali, tak kira siapa. Bila Nabi Adam bagi tahu dia tak boleh bagi syafaat, semua akan mencari Nabi Nuh. Kemudian mencari Nabi Ibrahim. Kemudian mencari Nabi Musa. Kemudian last sekali Nabi Isa. Dan semua mengatakan kami tak mampu memberi syafaat. Last sekali semua cari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surah Yasin. Wamtazu ayyuhal mujrimun. Tapi masa kita lalu titian sirak bersama orang beriman siapa? Orang munafik. Orang munafik bersama orang beriman. Tapi orang beriman melintasi titian sirat dengan cahaya, dengan ada lampu. Dan orang munafik pula walaupun bersama tapi mereka tak dapat cahaya tu. Maka sebab tu disebut dalam surah Al-Hadid. Kata orang munafik yang maksud dia, tolonglah bagi tempias ataupun sedikit cahaya pada kami. Orang beriman kata, kamu dulu menipu dan kamu tertipu. Jadi jangan minta cahaya pada kami. Kata orang munafik, kan dulu kita sama-sama, solat sama-sama, duduk masjid Nabi sama-sama. Itulah yang berlaku. Jadi walaupun duduk dekat, tapi akhirnya cahaya orang beriman tak dapat dirasai oleh orang munafik. Wallahu a'lam. Terhapuskah dosa kita di zaman jahilah dengan hanya? Ya, terhapus. Kalau tak, apa faedah tujuan
sifat Allah Maha Pengampun. Bila Allah ampunkan dosa, mana terpadam semua. Nabi sebut dalam satu hadis sahih, at-taibu minaz zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat daripada dosa seperti orang yang tidak ada dosa langsung, zero, kosong. Selain menyebut subhanallah, apabila melihat kebesaran Allah, adakah doa zikir lain? Boleh menyebut sebagaimana Allah sebut dalam surah Ali Imran kan. Orang beriman bila tengok langit, bila tengok kebesaran Allah, dia baca doa, Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina azabannar. Surah Ali Imran ayat 191. 191. Itu doa, satu doa. Yang kedua daripada Quran, lagi besar ganjarannya. Ustaz organize lah satu trip dengan sesi tadabbur sekali. InsyaAllah. Bagi cadangan, saya nak buka travel agency lah. Bilakah waktu sebenar Rasulullah melakukan salat witir? Ada kata sebelum tidur. Kalau ikut riwayat yang sahih, Nabi salat witir bersama salat malam, iaitu di hujung salat malam. Dekat-dekat subuh, dekat azan subuh. Bagaimana kalau kita melancong sebagai tujuan mengeratkan silaturahim? Minta maaf saya cakap itu alasan. Dia sebenarnya nak erat hubungan silaturahim, asasnya apa dia? Asas nak erat hubungan silaturahim apa dia? Allah kata wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah dengan tali Allah. Lepas berpegang teguh dengan tali Allah, iaitu ikut ajaran Islam, baru Allah larang jangan berpecah belah. Makna apa tu? Selagi kamu tak faham Al-Quran, selagi kamu tak ikut ajaran Al-Quran, kamu akan berpecah belah. Silaturahim pun akan putus. Jadi kalau nak betul eratkan hubungan silaturahim, sebenarnya tak perlu melancong. Faham Al-Quran dan ikut ajaran Al-Quran, dan buktinya cukup jelaskan. Orang Aus dan Khazraj bergaduh tak? Bergaduh, berpecah, berperang. Tapi akhirnya mereka menjadi seperti adik-beradik. Orang Muhajiri dengan orang Ansar tak kena batas hidup pun, tak ada pertalian persaudaraan. Tapi akhirnya bila mereka faham Al-Quran dan ikut ajaran, hubungan mereka lebih daripada adik-beradik. Sampai sanggup bagi harta, sanggup bagi isteri. Jadi kalau nak melancong, melanconglah. Tapi jangan buat alasan nak erat hubungan silaturahim. Sebab kita duduk kat Malaysia, kita duduk tempat yang tak jauh pun tak boleh eratkan. Macam mana bila pergi keluar? Kadang-kadang kita pergi keluar boleh erat, tapi dalam tempoh 2 minggu, lepas tu balik asal. Kalau tak faham ajaran Islam. Saya ada dengar ceramah seorang ustaz dalam FB, katanya solat taubat tidak ada dan Nabi tak buat. Solat 5 waktu sudah cukup untuk membersihkan dosa. Tak ada hadis sahih. Ada hadis sahih, Nabi kata siapa yang berdosa, kemudian dia ambil wuduk, kemudian dia solat 2 rakaat, kemudian dia bertaubat, Allah akan ampunkan dosa. Cuma dalam hadis itu Nabi tak sebut solat taubat. Nabi tak sebut nama dia solat taubat. Dan Nabi tak pentingkan nama. Penting apa dia? Isi dia. Jadi bila bertaubat, bila berdosa, ambil wuduk, solat. Solat apa lagi? Solat taubat lah. Jadi bila kita kata tak ada, sedangkan benda tu ada dalil, salah. Salah. Cukup solat 5 waktu sudah cukup untuk membersihkan? Jangan. Bahaya tu. Cukup dengan solat 5 waktu boleh bersihkan dosa. Jangan. Allah kata fawailul lil musallin. Neraka wai bagi orang yang salat walaupun cukup 5 waktu. Apa masalah dia? Sebab sahud, lalai dalam solat. Jangan. Nabi sendiri pun tak cukup dengan solat 5 waktu. Nabi solat malam lagi. Nabi solat rawatib 12 rakaat. Nabi solat duha lagi. Walaupun Nabi ahli syurga. Macam mana kita kata cukup dengan solat 5 waktu? Berkenaan dengan merendahkan suara dan tidak meninggikan, tidak memanggil Nabi dengan panggilan biasa. Jadi bolehkah nak selawat tanpa ada perkataan Sayyidina? Boleh, tak ada masalah. Dan itulah yang asal. Selawat Nabi memang tidak ada Sayyidina.
Itu yang asal. Jadi boleh. Solat di masjid sekarang terikat dengan SOP. Saf masih dijarakkan. Bolehkah saya berjemaah di rumah? Boleh. Boleh. Tak ada masalah. Saya antara orang yang solat berjemaah di rumah. Berlaku konflik adik-beradik, saya disisirkan. Berdosakah saya menarik diri dan tidak menghubungi mereka? Tak. Kalau menarik diri sampai putus hubungan silaturahim, dosa, bahkan dosa besar. Nabi kata, la yadkhulu al-jannah qati'un. Tidak akan masuk syurga orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Sebab bahkan Nabi kata, kalau kamu ada masalah dengan keluarga, haram kamu memulau dia lebih pada 3 hari. Nak pulau, nak bergaduh, nak mengasihkan diri, Islam benarkan. Tapi jangan lebih pada 3 hari. Islam meraihkan perasaan. Bila kita geram sangat, nak bercakap tu susah kan? Okey, Islam kata 3 hari. Lebih pada 3 hari jangan. Dan Nabi kata yang terbaik, selepas bergaduh apa, yang terbaik apa dah? Yang memulakan salam. Jadi orang adik-beradik tak suka pada kita ke? Okey, 3 hari. Lepas tu kita bercakap, kita telefon. Dia tak layan, itu masalah dia. Masalah kita ialah kita buat apa yang Allah suruh. Wallahu a'lam. Memancing termasuk perkara yang lara. Dapat ikan tak? Berapa jam dia memancing dan berapa ekor dia dapat? Dan berapa pahala dia dapat? Jadi saya tak boleh nak hukum memancing tu terus sia-sia, lara. Tak, tengok berapa lama kita duduk, apa faedah kita dapat. Kalau 2 jam dapat seekor ikan, baik pergi pasar setengah jam dapat 5 ekor. Cuma bayar sikit je, kan? Sambil tadabbur dah. Sambil baca Quran. Oh, memancing sambil tadabbur. Dia masalah masa tadabbur dia tertidur. Kalau tadabbur masa memancing, lagilah. Dan sebenarnya kalau tanya saya lah, kalau memancing tak lara, tak buang masa pun, paling-paling kurang ada lagi benda yang lebih besar, lebih penting daripada memancing. Yang sepatut kita buat. Dan sangat baik untuk kita tadabbur Al-Quran, pergi cari orang miskin, bantu orang miskin. Kemudian banyak lagi kita berdakwah. Itulah kerja yang paling mulia. Kan? Nabi kata khairukum, sebaik-baik kamu ialah orang belajar Quran dan mengajar. Jadi kamu memancing. Walaupun tak salah, tapi orang beriman ni dia nak jadi yang terbaik. Antara pendakwah dengan memancing, dia akan pilih pendakwah. Jadi kurangkan memancing, kurangkan memancing dan lebihkan tadabbur. Supaya akhirnya tinggal terus memancing. Mana lagi diutamakan, ganti puasa ataupun puasa sunat? Ganti puasa hukum dia wajib. Puasa sunat hukumnya sunat. Jadi saya tanya balik, mana kena utamakan? Solat subuh ke solat raya? Jadi antara benda yang wajib dengan sunat, jangan tanya, wajib selesaikan yang wajib dulu. Barulah buat yang sunat. Semasa mengambil wuduk dalam bilik air, yang ada tandas, kena baca bismillah. Kan? Jadi nak sebut tak boleh, macam mana tu? Tak, kita boleh, kalau nak ambil wuduk dalam tandas, kita boleh baca bismillah sebelum masuk. Sebelum masuk kita baca bismillah. Ataupun kita dah masuk, kemudian terlupa nak baca bismillah, kita nak ambil wuduk kan, kita keluar, olor kepala, baca bismillah. Itu saya ambil kaedah daripada seorang pensyarah saya daripada Iraq, di masjid, di Universiti Ummul Qura. Dia kata bila dia masuk tandas, kalau nak ambil wuduk, dia buka pintu, dia olor kepala di luar tandas, dia baca bismillah, lepas tu masuklah. Yang tak boleh baca dalam tandas. Wallahu a'lam. Ustaz ada jawab beberapa hari lepas, wajib ganti. Dah. Kebanyakan umat para Nabi diturunkan azab pada waktu mereka, tapi tak dengan umat Nabi Muhammad. Kenapa? Jawapannya sebab Nabi Muhammad minta kepada Allah. Nabi Muhammad berdoa khusus kepada Allah supaya Allah tidak turunkan azab kepada umatnya sebagaimana Allah turun azab kepada umat dahulu.
apa yang Allah turun pada umat dahulu, bila buat dosa bagi amaran tak dengar, terus Allah azabkan mereka. Macam kaum Samud, kaum Ad, Bani Israel Allah jadikan kera dan babi kan. Tapi umat Nabi Muhammad, Nabi minta dan Allah perkenankan. Sebab itulah buat dosa macam mana, lama macam mana sekalipun, Allah tak turunkan azab yang segera. Beristighfar dan berselawat, mana lebih baik? Dia dua-dua baik. Kalau kita dosa yang banyak, istighfar lebih lah. Tapi kalau rasa macam tak ada dosa dah, selawatlah. Nabi sendiri pun beristighfar 100 kali setiap hari. Allah hanya pandang hati dan amal manusia, mahu jelaskan. Kenapa nak jelas? Memang dah jelas tu. Allah hanya pandang hati dan amal. Betul lah. Makna Allah nak tengok keikhlasan dalam hati kita. Dan amalan kita ikhlas dan selari dengan sunnah Nabi ataupun tak. Bukan Allah nak tengok image kita. Sebab manusia ni kadang-kadang dia fokus pada apa? Image, pakaian, serban besar, jubah kan, kopiah tinggi. Tapi amalannya tak sama dengan Nabi. Tak. Sebab itulah tiga jenis manusia yang pertama dicampak dalam neraka sebab apa? Sebab masalah hati. Yang berjihad pada jalan Allah, yang mengajar ilmu, yang baca Quran, yang dermawan, amalan dia cantik tapi hati tak cantik, maka masuk neraka. Adakah kita dikira berdakwah jika kita hadiahkan buku-buku zikir dan buku doa yang ikut sunnah? Ya, antara cabang dakwah, tapi itu adalah sebahagian kecil lah. Sebab dakwah ni mesti ilmu. Kalau setakat buku zikir, dia bukan ilmu, dia lebih kepada amalan. Yang paling asas bagi ilmu, buku-buku berkenaan dengan tadabbur Al-Quran, tentang kepentingan sunnah Nabi dan sebagainya. Perlu tak kita solat ajak? Tidak ada hadis yang sahih. Adakah kita dikira berdakwah? Solat sunat tasbih. Ni dah soalan berulang ya. Boleh refer video yang lepas-lepas. Meninggal sebab disihir. Bolehkah kita berkata begitu? Tak boleh. Tak ada orang meninggal sebab disihir. Semua yang meninggal sebab sampai ajalnya. Kalau kita kata sebab dia meninggal sebab disihirkan, yang lain ramai tak kena sihir meninggal juga. Jadi meninggal ni sebab sampai ajal. Apa hukum pengantin perempuan memakai inai, berlukis di atas tangan? Lukis apa ni? Gambar apa? Kalau lukis bunga-bunga, okey. Tapi jangan lukis bentuk makhluk yang bernyawa. Kemudian lukis bunga tak boleh tunjuk pada orang. Kalau tunjuk pada orang mungkin jadi riak. Jadi pakai inai untuk suami sahaja. Tapi masa kat rumah dia basuh pula inai tu. Sekiranya solat tahajud dibuat pada pukul 5 pagi, okey. Dia waktu tahajud ialah sebelum masuk subuh. Kalau ada setengah minit lagi nak masuk subuh, boleh tak buat solat tahajud? Boleh. Selagi belum azan, boleh buat solat tahajud. Kalau nak buat pukul 3 pagi, mengantuk. Solat sunat rawatib 12 rakaat, mana yang betul? 4 rakaat sebelum zuhur? Tak, dia yang 12 rakaat, dia tak termasuk yang 4 rakaat sebelum zuhur, selepas zuhur. Yang 12 rakaat ni, 12 rakaat yang kelebihannya, dibina sebuah istana untuknya di syurga. Dengar, 12 rakaat, 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 6, 2 selepas zuhur, 8, 2 selepas maghrib, 10, 2 selepas isya, 12. Adapun yang 4 selepas zuhur itu hadis yang lain dan kelebihannya pun lain. Nabi kata siapa yang solat 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat selepas zuhur, diharamkan ke atasnya api neraka. Itu hadis yang lain. Jadi kalau kita gabungkan dua hadis ni, 12 dengan 4 jadi berapa semua? 14. Kita dah buat 12, tambah lagi 2 selepas zuhur, kita dapat 2 kelebihan. Satu, dapat sebuah istana di syurga. Yang kedua, selamat daripada api neraka.
Doa untuk selamat daripada mati mendadak. Saya tak jumpa lah. Dia tak ada mati mendadak. Semua mati bila tiba ajal lah. Kita je rasa mati mendadak kan? Tak ada. Kalau Allah dah takdirkan dia mati ketika umur 23 kan? Tengah-tengah segar, gaji pun besar. Itu bukan mati mendadak. Mati sebab sampai ajal. Yang mati pula 85 tahun. Dah sakit setahun. Mati mendadak. Bukan juga sebab sampai ajal. Waktu Isya habis pukul berapa? Ulama beza pendapat. Kalau ikut mazhab Syafi'i, waktu Isya berakhir apabila masuk waktu subuh. Tapi pendapat yang paling kuat berdasarkan hadis yang sahih dan juga dalil daripada Al-Quran. Nabi kata, waktu Isya ila nisfil lail. Hadis sahih. Waktu Isya ialah sampai nisfi al-lail, separuh malam. Dan Allah sebut juga dalam surah Al-Isra, iaitu waktu Isya berasingan dengan waktu solat-solat lain. Berasingan subuh, maka dia berakhir separuh malam. Separuh malam ni kita kira daripada masuk waktu maghrib sampai subuh berapa jam? Katalah 10. 10 jam bagi 2. Bagi 2 dapat 5 jam kan? Campurlah daripada maghrib, campur 5 jam, habislah waktu Isya. Lebih kurang pukul 12 ataupun pukul 1. Lebih kurang. Itu pendapat paling kuat. Kalau kita nak ambil pendapat dalam mazhab Syafi'i, iaitu berakhir bila masuk subuh, silakan. Macam mana kalau duit sampai nisab dan haul, tapi sebahagian darinya sudah dipinjam? Wallah alam, setakat yang saya tahu, zakat ni ialah kita wajib keluar bila harta tu jadi hak milik kita dan ada di tangan kita. Bila diberi pinjam, dia bukan ada di tangan kita. Bila bukan ada di tangan kita, macam mana kita nak keluarkan zakat? Jadi pastikan semua tu ada di tangan kita, barulah wajib keluarkan zakat. Keras hati dan buta hati, apa ubatnya? Ulama kata badan manusia perlukan 3 unsur. 1, makanan yang sihat supaya hidup. Kalau tak makan, mati. Yang kedua, badan manusia perlukan mengelak benda-benda yang memudaratkan. Makanan yang haram, makanan yang rosak. Perlindungan. Yang ketiga, badan manusia bila sakit perlu rawatan. Hati manusia pun sama. Hati manusia perlu makanan. Apa dah? Zikir. Zikir, ibadah, amal soleh menghidupkan hati. Termasuklah tadabbur Al-Quran. Yang kedua, hati manusia perlu pada perlindungan daripada benda-benda yang merosakkan apa dah? Hiburan, buang masa, cakap benda yang sia-sia, gelak banyak, tidur banyak, makan banyak, itu boleh membawa penyakit pada hati. Dan yang ketiga, hati juga perlu, bila ada penyakit, perlu dirawat. Rawat penyakit hati apa dah? Bertaubat. Bertaubat dan beristighfar. 3 benda tu. Dah. Apa maksud insya-Allah? Sekiranya Allah kehendaki. Mana kita nak buat apa-apa serah pada Allah, bukan usaha kita, bukan kekuatan kita, tak. Insya-Allah sekiranya Allah kehendaki, jadilah. Walaupun aku dah siap dah macam-macam persediaan, tapi kalau Allah tak nak benda tu berlaku, tak berlaku, kita terima je. Apa hukum pakai braces? Braces gigi tu. Ada pendapat mengatakan kalau kita pakai, gigi tak ada masalah pun. Bukan jongang pun. Tapi nak cantikkan, ada ulama kata tak boleh. Bila benda yang tak rosak, dia nak cantikkan, seolah dianggap yang Allah buat tu belum cukup cantik. Tapi kalau gigi dah ada masalah, tak sama ke, jongang ke, ulama kata boleh. Jadi tak payahlah. Kadang-kadang gigi jongang pun tak payahlah betulkan. Betulkan hati yang jongang tu. Kita ajar tajwid Al-Quran tapi tak ajar tadabbur sebab tak arif. Tak. Kalau kita tak mampu, kita tak ada ilmu tadabbur, memang kita tak boleh mengajar. Tapi boleh tak belajar daripada orang lain yang ada ilmu? Wajib belajar. Allah kata, tanyalah orang berilmu kalau kamu tak tahu.
Bila tak tahu, jangan diam. Kena bertanya dan kena belajar kepada orang yang lebih tahu. Cukup kan? Cukup ah? Ada lagi soalan? Soalan boleh tangguh besok ah. Kelas kita sambung besok insya-Allah pukul 10.30. Kita tutup dengan membaca tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.